morning, Prudential. Good morning. Morning. Alhamdulillah. Okey, pada yang baru masuk ni kan, baru join kita punya ni, mungkin tertanya-tanya kenapa kakak ni sebut good morning Okey, nak tahu sebab apa? Sebab apa? Kalau itulah budaya kita di Prudential sebenarnya. Kita ni kita sebut je good morning. Tak kira lah pagi ke siang ke malam ke tengah malam ke, kita tetap sebut good morning. Sebab apa? Sebab kita nak energi pagi kita tu bawa sampai ke malam. Sebab itulah tu saya harap anda semua yang ada pada malam ni tetap kekal energi sampai habis program. Okey, insya-Allah. Alright. Tanpa kita teruskan seeloknya majlis kita mulakan dulu dengan bacaan doa. Okey, dengan itu saya menjemput Ustaz Farizul untuk membacakan doa. Okey, terima kasih MC. Bin Nabi yang karim wa ali wa ashabihi kiram Fatihah. Alhamdulillah Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan potensi kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Justru berkati dan rahmatilah perhimpunan kami ini. Kurniakanlah kepada kami apa kiranya ilmu-Mu. Sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Amin rabbal alamin. Okey, terima kasih Ustaz Farizal atas bacaan doa sebentar tadi. Okey. Apa khabar semua? Baik, Sangat baik. Yes. Okey, alhamdulillah tak adalah, walaupun saya ni hanya berada di depan saya punya iPad, so saya harap anda pun semua bersama-sama saya anggapkan saya pun bercakaplah dengan anda semua di depan. Okey, thank you atas support anda. Okey. Setinggi-tinggi penghargaan dan tahniah, syukur kerana kita berkesempatan dapat kumpul sama-sama dalam program event malam ini, dan saya harap anda semua dilindungi, okey, dan kita harap semuanya apa yang menimpa mereka yang terkesan dengan COVID apa semua dipermudahkan urusan dan diberi kesembuhan, okey, insya-Allah. Jadi program malam ini kita akan mulakan sedikit. Selepas ini saya akan cerita sikit tentang sejarah Prudential. Selepas itu kita akan pergi ke speaker kita akan bagi sharing. Selepas bagi sharing kita akan ada sesi soal jawab Q&A. Jadi anda semua boleh tanyakan soalan pada speaker kita nanti. Dan selepas Q&A kita akan ada breakout, sesi breakout. Kita akan pecahkan kepada grup yang kecil, okey. Dan insya-Allah kita jangka kita punya event malam ini akan habis tamat pada 10.30. Okey, baik. Jadi next. Alright. Sebelum saya serahkan majlis nanti pada speaker kita, saya nak cerita sikit tentang sejarah Prudential. Okey, kenapa Prudential? So kita tahu sikit, tak kenal maka tak cinta, betul? Jadi kita nak tahu sikit sejarah Prudential ini. Next. Okey, untuk makluman anda semua, sebenarnya Prudential ni telah ditubuhkan lebih daripada 170 tahun yang dulu. Okey, iaitu telah ditubuhkan pada tahun 1848. Sangat lama. Jadi kalau kita tengok sekarang ni memang dah well established lah kita punya Prudential di mata dunia.
cerita Titanic. Semua orang pernah dengar, betul? Cerita Titanic, kisah Titanic, kapal karam, apa semua. Jadi kalau kita nak tahu, waktu itu sebenarnya Prudential pun dah start buat bayar pampasan kepada mangsa-mangsa Titanic. Kalau kita tengok dekat situ, sebanyak 292 mangsa telah dibayar pampasan oleh Prudential. Jadi, selepas itu Prudential itu telah berkembang, okey, termasuklah di bahagian Asia. Okey, so jadi kalau kita tengok dekat sini, beberapa negara Asia, Prudential telah bertapak di negara-negara tersebut, termasuklah China, Jepun, Hong Kong, Malaysia dan termasuk Indonesia. Banyak lagi, okey. Jadi kita cerita dekat Malaysia. Okey, Malaysia ni Prudential sebenarnya telah bertapak pada tahun 1924 lagi. Kalau kita tengok sebelum kita merdeka lagi, sebelum kita merdeka tu Prudential dah ada dekat Malaysia ni. Okey, jadi kalau kita tengok betapa lamanya sebenarnya Prudential tu dah ada, syarikat Prudential tu di Melaka. Ya betul, belum lahir dah tentu. Corp pun belum lahir. Okey, alright. So jadi waktu tu kalau kita kira, kita tengok lagi 3 tahun tu kita dah boleh sambut 100 tahun anniversary Prudential di Malaysia. Okay. Okay, disebabkan Malaysia ni negara Islam, okay, masyarakatnya pun adalah kebanyakan masyarakat orang Islam. Jadi permintaan untuk kepada produk yang syariah compliance tu makin lama makin meningkat lah. Sebab itu kalau kita tengok 2006 tertubuhnya Prudential BSN Takaful di Malaysia. Next. Ini yang buat saya bangga. Saya memang personally saya bangga dengan Prudential. Kerana apa? Hebatnya Prudential ni, kalau kita tengok, Prudential ni adalah syarikat pertama di Malaysia, syarikat insurans pertama di Malaysia yang telah mencecah jualan 1 bilion pada tahun 2010. Dan Prudential ni mengekalkan rekod jualan 1 bilion tu untuk 10 tahun berturut-turut sehingga kini. Kalau ini menunjukkan sebenarnya, kalau kita nak tengok sebenarnya orang dah well known dengan Prudential ni, orang trust dengan Prudential, sebab itu jualan tu tinggi. Orang mampu memang trust untuk beli produk Prudential tu sendiri. Ini saya tunjukkan menara TRX, iaitu terletak kita punya HQ Prudential, okay, dekat menara TRX. Okay, kalau kita tengok tempat ni memang glam, tempat yang eksekutif, okay, elite punya office. Okay, so Prudential ada di sinilah kita punya HQ. Okay, SAR Group. Apa kaitan SAR Group dengan Prudential? Kita tanyakan tadi cerita tentang Prudential. Sekarang datang apa kaitannya SAR Group? Okey, sebenarnya Prudential ni dia dia menyediakan insurans atau takaful, okey, produk insurans dan takaful. Tapi yang menjalankan sale, okey, yang buat sale, yang buat consultation itu adalah ejen. Prudential ada beberapa agensi. Dan agensi ni adalah di bawah ada ejen-ejennya. Alright. So jadi SAR Group ni adalah salah satu agensi di bawah Prudential. Kalau nak tahu sebenarnya, SAR Group ni adalah antara bumi agensi yang top di Prudential. Okey. Sejom kita kenal sikit macam mana adanya SAR Group ni. Okay. Kalau kita tengok SAR Group ni sebenarnya telah ditubuhkan pada 1996 oleh wanita yang hebat ni, iaitu Puan Salma Ar-Raza. Okay, so nama SAR tu sendiri sebenarnya di atas nama dia itulah, iaitu Salma Ar-Raza. Okay, kita biasa panggil Puan Salma ni Aunty Salma lah. Okay. Di bawah Aunty Salma ni sebenarnya dah banyak lahirkan unit manager, leader dan beribu-ribu ejen di bawah SAR Group tu sendiri. Okay. Ini adalah grup punya HQ. HQ Sansara. Okay, next. Alright, okay.
Okey, sorry, minta maaf sangat sebab kita punya MC mungkin ada problem line, kita tak boleh nak control lah kan. Okey, saya sambung sikit lah. Okey, boleh tengok dekat sini, dekat slide. Ini antara Office Prudential, Office Group Malaysia lah. So tadi kita punya headquarters kita dekat Kilo Damansara. And then kita ada dekat utara, kita ada dekat bahagian tengah, Nilai, Kuantan. Kita ada di Kuala Terengganu dan juga kita ada di Melaka dan Johor Bahru lah. Alright. Kita sambung sekejap. Next. Okey, dan event kita pada malam ini, event-event yang kita jalankan malam ini iaitu Entrepreneur Takaful Career Talk ini dibawakan oleh SPA Group Johor Bahru. Ya, sedikit untuk SPA Group Johor Bahru. Okey, dalam itu korang boleh tengok ini antara ejen-ejen kita lah dekat Johor. Actually kita ada lebih kurang 100 lebih ejen. Okey, next. Alright, masa yang ditunggu-tunggu. Kan? Sebab malam ni memang kita bawakan khas. Kita punya speaker yang sangat hebat, Dr. Syed Arif Amir. Ya, so saya ceritakan sedikitlah berkenaan dengan doktor ni. Dia memang seorang doktor betul, doktor perubatan, dan dia, saya tak ingat berapa tahun dah, dalam 3-4 tahun ni lah, dia telah beralih bidang kepada career sebagai seorang ejen takaful. So saya pasti ramai kat dalam ni yang memang tertanya-tanya kan, macam mana seorang doktor kot, memang susah kan nak dapat doktor, dia dah kerja, lepas tu tiba-tiba jadi ejen takaful, kan macam pelik sikit kan. So tanpa melengahkan masa lagi, saya tak nak cakap banyak, so saya dengan ini mempersilakan Dr. Syed Arif selaku speaker Takaful Entrepreneur Career Talk pada malam ini. Dipersilakan Dr. Arif. Power doktor. Power doktor, hebat doktor. Kita manis Kita manis, alhamdulillah. Jadi mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, apa khabar Sagro? baik, sangat baik. Amat baik. Oh yes. Okey, jadi alhamdulillah, terima kasih di atas masa dan juga kelapangan anda lah untuk malam ni kita luangkan masa. InsyaAllah apa yang saya cuba kongsikan ini semoga bermanfaat untuk kita semua. Right, so saya mulakan perkongsian saya dengan disclaimer. So perkongsian saya pada malam ini tak lain tak bukan hanya bertujuan untuk memberikan lakan, dorongan dan sebagai panduan kepada kita semua. Dan dalam masa sama perkongsian ini juga terbuka. Dia tak tertuju kat siapa-siapa individu. So kalau ada terkasar bahasa, tersalah kata, minta maaf dari awal. And then saya yakin kita semua cukup matang untuk bezakan antara yang baik dan buruk. Jadi saya ulang lagi sekali, tujuan saya adalah untuk memberi galakan dan dorongan kepada kita semua. Okay, right. So disclaimer juga, Prudential biasan takaful. Yes, takaful is not the best business sebab ada banyak bisnes di luar sana. However, it is the best business for me. So insyaAllah saya akan cuba kongsi dengan sebaik mungkin kepada kita semua. Alright. Okay, so ni latar belakang saya. Alhamdulillah, nama panjang tadi Syed Arif bin Syed Wali. Boleh panggil Arif. Kadang-kadang ada yang panggil paling pendek lah setakat ni. Rekod paling pendek panggil Ter. T-E-R. Ter. Punya lah panjang, lah panggil Ter je. Tak apa. Janji dia tak mudarat, saya okey. Alhamdulillah. Okay. And then alhamdulillah, terima kasih kepada isteri saya sebab mengingatkan. Ingatkan dah 32, rupanya wife ingatkan 31, baru 31. Syukurlah. Dan saya lahir di Penang. Alhamdulillah sekarang saya menetap di Pontian, Johor. So nanti saya akan share sikitlah kenapa saya berada di Pontian sekarang ni. And then seperti gambar yang cantik tu, yang manis-manis tu, itulah isteri tercinta saya. Dan alhamdulillah 3 orang anak, saya panggil Ujang. Is, Irfan dan juga Irsyad. Kenapa saya highlight pasal 32? Nampak tak birthday tu? Cake birthday wife tu 32. Saya 31, muda lagi. Alhamdulillah. Okay, alright. So anak kedua daripada 3 beradik, alhamdulillah mak ayah saya, adik-beradik saya semua sihat walafiat di Seremban. And alhamdulillah saya ada 3 orang anak lah. Okay.
So nak share sikit lah. Siapa sini orang Melaka? Boleh ke unmute? Orang Melaka, orang Melaka. Melaka. Okay, alright. So kalau tak silap ada geng-geng Melaka juga malam ni. So kat sini gambar ni quite bersejarah lah. Mak saya ada, tapi mak saya rehat dalam kereta, panas waktu tu. So gambar ni bersejarah sebab kami semua ni bukanlah produk. Kami, saya, kakak dan adik produk sekolah ni. Ayah saya PIBG, pengurusi PIBG. Daripada kakak saya ke adik saya. Macam veto jugalah. Tak tahu kenapa, tapi begitulah dia. Alright. So ni sekolah bahasa Bacang di Melaka. Ni tak tahulah. Saya saja mencari jejak kasih kot-kotlah ada kat sini. Sekolah menengah saya di Sekolah Menengah Kebangsaan Tuan Tuah Melaka. So nak kata budak-budak nakal tak juga. Dia baik-baik semua baik-baik. Buku ni pun alhamdulillah tersimpan rapi kat dalam rekod saya. Kalau perasan kat situ ada satu A je, yang seterusnya kosong. Tu pun saya tak tahu kenapa. Saya simpan. Alright, and then yang kedua, gambar belah kanan. Alhamdulillah setelah habis belajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Tuan Tuah, Form 1, Form 5, Form 3, alhamdulillah Form 4, Form 5 saya ditempatkan ke Maktab Rendah Sains Semara Seting. Kalau perasan kat ni senarai Presiden LDP. So agak nakal lah waktu dekat Seting dulu tu. Tahun 2005, tahun 2006, SPM tahun 2006. So kalau kira-kira balik, macam belasan tahun. Tiba-tiba terasa tua sikit. Okay, alright. So pada saat ni jugalah baru saya tahu Seting tu kat mana. Sebab zaman dulu tak ada Google, tak ada apa. So bila dapat surat tawaran, parents semua excited. So esoknya terus pergi Seting, cari mana Seting. So tengok Seting rupanya dalam Felda di area Bahau Jempol. Dan alhamdulillah rupa-rupanya Allah nak tadikan, rupanya jodoh saya kat situ rupanya. Dia sekolah menengah lagi dah ada aura dia tu. Alright. Okay, so lepas habis di MRSM Seting, saya sambung belajar di Asasi Sains UiTM selama setahun. Okay, jujurnya waktu SPM hari tu, selepas SPM alhamdulillah result, jujurnya saya tak tahu nak ke mana. Maksudnya nak ke engineering ke, nak doktor ke, tak tahu. So just follow the flow, apply JVPU, dapat Asasi Sains, so layan. And then lepas habis Asasi Sains, majoriti daripada kawan-kawan saya masuk ke bidang kedoktoran, doktor perubatan lah. Dan tiba-tiba saya pun terfollow the flow dan termasuk dalam Fakulti Perubatan di UiTM. So Fakulti Perubatan ni mula-mula 2 tahun di Shah Alam, setahun di Sungai Buloh dan berakhir 2 tahun di Selayang selama 5 tahun di situ. Okay. So ni saja nak share ni career background. Alhamdulillah daripada awal lagi saya dah berkecimpung dalam dalam company international, kan? Pizza Hut international kan? Seluruh dunia ada Pizza Hut. Alhamdulillah saya sempat bekerja lebih kurang dalam 2 bulan tak silap part time di Pizza Hut Mahkota Perit Melaka. Mungkin ada yang rindu Mahkota Perit, lama tak datang And then yang seterusnya sempat bekerja part time juga di MACD, pun international juga, di Bangi Warta. Even MACD ni pun dah tutup lah, sekarang buka MACD baru dekat Tasik kan. Lepas tu sama juga, ni lagi multinational, Petronas. Pun saya pernah kerja sini, tak lama. Ni rekod lah, kerja paling pendek. Saya kerja sehari je kat sini. Kenapa? Bagus, dia punya majikan bagus, staff dia bagus. Cuma saya rasa macam, alamak, saya rasa macam kena buat lebih kan. Sebab kenapa? Hari pertama saya kerja hanya buka tutup pintu saja. Terima kasih, selamat datang. Terima kasih, selamat datang. So kalau siapa-siapa yang dulu training kat SAR Group, dekat Sauki JB tu, kalau saya pegang pintu tu, jangan salahkan saya sebab saya dah biasa macam tu. Seharian saya boleh jaga pintu. Okay, alright. So terima kasih kepada Encik yang memberi jawatan saya pada waktu tersebut. Okay, ini sedikit lagi career background. Ni Ariza. Cuba teka, Ariza ni apa maksud dia? Arif dan Iza. Gitulah. Arif dan Iza. Waktu tu saya berniaga sebab waktu belajar dekat UiTM, waktu ambil degree doktor tu 5 tahun. Setahun pertama saya tak tahu buat apa weekend. Blur. Nak jalan-jalan tak ada kereta, nak jalan-jalan tak ada duit. So last korek last waktu tu dapat JPA. So guna duit JPA untuk buat pelaburan sendiri ke dalam bisnes tudung. Rasanya ramai kot yang pernah nampak lambang kangaroo ni dulu-dulu zaman dulu-dulu.
Dia bawal, zaman bawal plane, RM5, RM10. So saya berniaga daripada tahun kedua medik tu sampai ke final exam. Even final exam pun saya berniaga juga sebab seronok sangat berniaga ni. Dan alhamdulillah dengan rezekinya jugalah bawa ke jenjang pelamin. Okay, right. Habislah berniaga. So kita masuk lokal pula. So alhamdulillah. Selepas habis belajar 5 tahun di UiTM di bidang kedoktoran, dan alhamdulillah jadi doktor pelatih 2 tahun kan, doktor pelatih houseman, panggil houseman tu, inilah doktor pelatih. So alhamdulillah saya berlatih dengan wife di Hospital Putrajaya. Gaya memang tak nak kalah lah waktu tu, zaman tu. Ni rasanya awal-awal first posting kot. Lepas tu dah hilang, tai hilang, stetoskop pun hilang dah. Zaman-zaman tu lah. Tapi alhamdulillah sangat seronok. And then selepas habis 2 tahun tu, kami tu maksudnya saya dengan isteri saya juga doktor, ditempatkan ke Pontian. So atas sebab itulah kami sekarang menetap di Pontian. Posting saya kedua yang adalah di Klinik Kesihatan Pontian. Alhamdulillah 3 tahun di Klinik Kesihatan Pontian, 2 tahun di Hospital Putrajaya. So total 5 tahun lah bertugas di KKM. Alhamdulillah pengalaman yang sangat berharga, banyak sangat yang saya belajar, dan alhamdulillah daripada apa yang saya belajar pun saya boleh berkongsi dengan rakan-rakan ejen takaful saya sekarang lah. Alright. Okay, so mungkin ramai tertanya, kenapa dari doktor jadi ejen takaful? Inilah kisah dia. Alright, kalau tengok belah kiri, nampak tak semua peta tu? Kalau tengok dia punya point A ke point B ke point A, Putrajaya Hospital ke Port Dickson. Kenapa? Sebab syukur alhamdulillah pada awal posting kami waktu mula kerja, anak pertama kami dilahirkan. Alhamdulillah wife melahirkan anak pertama. And then pada waktu tersebut ada berpantang selama 3 bulan. So selepas pantang tu ada isu siapa nak jaga. Sebab waktu tu nak cari maid belum ada kemampuan. And then kalau keluarga saya dibangi sebenarnya. Tapi keluarga saya tak dapat nak jaga sebab ada faktor-faktor tertentu. And then alhamdulillah sangat, bersyukur sangat keluarga mertua saya, adik ipar saya, ibu mertua dan ayah mertua saya bantu untuk jaga. So basically mereka adalah support system saya lah. Tanpa mereka tak adalah saya sekarang begini. So selama 2 tahun kami berulang-alik daripada Putrajaya Hospital ke Port Dickson. Ikut jalan belakang highway. Ikut jalan belakang. So saya anggap ni macam rally lah. So kalau kat situ kan 67 km, average dalam 1 jam 7 minit. So hari-hari bila pergi kerja, saya punya aim apa? Saya punya aim adalah nak beat rekod semalam. Kalau hari ni 1 jam 7 minit, besok saya nak buat 1 jam 5 minit kalau boleh. Itu kalau boleh sejam, kalau boleh macam itulah. Selama 2 tahun, berjam celik, on call, post call. Alhamdulillah sangat bersyukur saya dengan wife survive selama 2 tahun di sana. Ulang alik tu. Alright, so okay, sekejap Alright, ni pun kenangan juga ni. Pro2 Viva. Semua kenal Viva kan? Mungkin ada yang masih guna. Memang seronok kan Viva kan? Jimat Kenal. Kenal sangat kan? So exactly macam ni lah warna Viva tu. Viva, basically ni Viva wife waktu tu. Sebab saya pakai seragam BLM, Viva. So antara seragam Viva, mana lebih murah? Viva kan? So bila Viva tu dah murah dan 2 tahun kita ulang alik, nak murahkan lagi macam mana? Tambah NGV dekat belakang tu. So kalau buka bonet Viva tu, macam tu rupa dia. Memang sebesar tong tu. So tak ada lagi kat belakang. So inilah kereta rally saya. So saya rasa mungkin ada ramai yang kata bawa laju. Saya rasa tak ada bawa laju. Tapi saya rasa bermulanya kat sini. 2 tahun bang, 2 tahun kita nak pecah rekod. So terbawa-bawa sampai sekarang. Mungkin. Alright. Okay. So jadi kenapa? So atas sebab 2 tahun ulang alik masa semua tu, so waktu tu saya terfikirlah sampai bila saya nak macam ni. Sebab next time kalau saya posting saya pun tak tahu ke mana, and saya kena follow the system. So saya nak cari satu benda yang kepuasan. So saya nak ikut saya punya cara. So alhamdulillah dipertemukan dengan introducer saya Razan Shah di Facebook. Exactly inilah PM yang saya PM dalam Facebook tu. Salam, saya Arif, friend of Kamaru Afiq. Kamaru Afiq ni kawan saya di Amasan Setting. So dia ada komen dekat saya Razlan punya posting waktu tu, gambar kereta waktu tu. So saya stop sekejap, scroll, and then nampak tuan kerja kuat and dream big. I believe that you live your dream. Speaking gitu. And then congrats. Dari situ lah conversation kita orang. And then saya katalah, sebenarnya Razlan, sorry boleh tak share dengan saya apa benda ni? Sebab saya tak tahu saya macam
quarter life crisis lah basically. So Razlan share simple je dia kata, Arif, dalam kehidupan ni basically memang dunia akhirat memang wajib kena kejar lah. So dunia is duit dan juga masa. So dia kata dalam dunia ada 4 kategori. Satu kategori adalah tak ada duit tapi ada banyak masa. Contoh waktu saya student, kawan je lepak tapi tak ada duit pun. So yang kedua pula, ada banyak duit tapi tak cukup masa. Contohnya macam doktor pakar saya dulu, memang masa boleh kata almost tambah-tambah lah, sorry tu saya kalau macam waktu COVID sekarang ni. Memang kebanyakan masa memang diorang kat hospital saja sebab kenapa tanggungjawab untuk merawat pesakit tu. And then duit tu ada tapi masa untuk keluarga tu terhad. Lagi satu pula kurang duit, kurang masa. Subhanallah. Ini kalau boleh kita elakkan lah. Maksudnya macam saya dulu lah. Waktu saya kerja kat klinik kesihatan Pontian tu, alhamdulillah rezeki yang ada daripada klinik kesihatan Pontian tu, daripada government tu cukup. Tapi tu cukup untuk keluarga saya. Macam mana keluarga di kampung saya? So kalau saya nak extra, saya kena kerja kuat. Maksudnya locum, buat extra locum kat klinik luar. So wife lah, dah banyak dah wife menangis sebab jaga anak semua. Sebab dia pun penat, tapi saya keluar lagi kerja. So atas sebab tu saya kata macam saya kena cari yang keluar ni. Dan alhamdulillah Razlan kata ada salah satu lagi cara, iaitu buat bisnes. Sebab insyaAllah daripada bisnes tu kita ada masa dan juga ada wang ringgit untuk keluarga. And then jawapan dia bukan prudential, jawapan dia bisnes. So kenapa saya pilih bisnes prudential? So saya terangkan. So kat bawah ni, this is aha moment saya lah waktu tu. Alright. Okay, alright. Okay. So alhamdulillah untuk background dalam prudential, ini zaman-zaman itulah 2017 tu, waktu awal kontrak saya join dengan Razlan punya training. Waktu tu saya di Kajang lagi. Banyak training waktu ni dekat Kajang video situ. So ni introducer saya, and then alhamdulillah selepas tu saya berpindah ke Pontian Johor dan saya berterima kasih, bersyukur sangat, alhamdulillah, sebab Kak Harina Hamzah, lepas tu ustaz kita bagi bimbingan kepada saya. So syukur sangat, dan juga kapten-kapten leaders yang ada sekarang ni. Tanpa mereka tak adalah saya sekarang ini. Alright. Okay, ni sama 2017 saya kontrak, 2018 September saya turn to full time. Maksudnya saya part time sekejap saja. Tak ada kejap, ada lagi yang kejap, ada yang terus full time pun ada. Tapi saya part time saya setahun 5 bulan. And then alhamdulillah waktu tu sepanjang rekod saya achieve Star Club pada tahun 2018, 2019, 2020. Executive Planner. So basically this is recognition. Macam kita dulu waktu belajar dulu kan ada Dean List, Flat semua tu kan. So dalam Prudential pun ada juga recognition sebegini. And saya nak tanya agak-agak lah, berapa ramai ejen di Prudential sekarang ni? Cuba teka. Give a guess. 10,000. 18,000. 10,000. Okay, alright. So yang latest yang saya dapat data, ejen Prudential adalah sebanyak 22,000. Dan alhamdulillah tahun lepas saya nombor ke-16 dalam kategori Life Club seluruh Malaysia lah. Untuk kategori Life Club. Life Club ni maksudnya kita bagi perlindungan yang sangat mencukupi kepada kita punya klien. Bukan sekadar ada, dia mencukupi. Alright. Okay, so ni antara sebab lah kenapa saya join Prudential. Kenapa saya buat bisnes dengan Prudential. Alright, so the first one is commission. Okay, sebab tak adalah pula orang buat bisnes. Saya buat bisnes sebab nak bantu orang je. So kena bantu diri sendiri dulu sebelum kita bantu orang lain kan. So dia nak cerita pasal commission. Commission kita untuk setiap satu sale adalah selama 6 tahun. So tahun pertama commission kita untuk satu sale tu adalah 30%. And then tahun kedua makin turun 25%. Dan tahun seterusnya yang hujung adalah 15%. Kalau tengok kat sini makin kurang kan. Alamak, macam mana ni buat bisnes ni? Kurang pula kan. So itu baru cerita sikit je. Ni kita cerita satu. So contohlah klien saya nama dia John. Alright. So handsome kan John? Okay, so let's say lah John ni kata, okey lah Arif, saya setuju untuk buat medical card dengan hibah contohnya. So saya kira jadi RM200 sebulan. So berapa commission saya dapat daripada beliau? So untuk tahun pertama, commission kita adalah 30%. So maksudnya setiap bulan beliau bayar RM200 tu, saya dapat commission sebanyak 30% bersamaan dengan RM60 sebulan. Okey, itu baru satu klien. Tapi dalam tempoh sebulan, kita ada 30 hari. Let's say kita boleh bantu 10 orang macam John ni, which is RM200 sebulan. So waktu tu, commission kita adalah sebanyak RM600 satu bulan.
Okey, ni kita cerita pasal 1 bulan So kita bila dah buat bisnes ni, dia bukannya macam saya cuba-cuba ke apa, tak. Ya, memang kita cuba tapi itu dah jadi tanggungjawab dan kita buatlah bersungguh-sungguh. So kita buat lagi bulan-bulan berikutnya. Okey, bulan pertama RM600. Let's say lah bulan kedua, bulan Februari, kita buat kes yang sama, 10 polisi, and satu kes sama juga RM200 contoh. So dapat RM600 yang baru tambah dengan RM600 bulan Januari. Waktu tu komisen dah berapa? Sudah RM1,200. Alhamdulillah bertambah bukan? Macam dulu waktu saya sebagai doktor, alhamdulillah ada juga pertambahan, tapi penambahannya alhamdulillah ada penambahan dan penambahannya adalah ratusan ringgit setahun. Ini boleh RM600 sebulan. So ada beza dekat situ. Alright? And then bulan seterusnya saya buat lagi. Kita buat lagi sama-sama. Alright? So buat 10 polisi lagi, let's say RM600 juga komisen baru tambah dengan komisen bulan Januari dengan Februari. Kenapa bertambah ni? Sebab poin yang pertama adalah komisen selama 6 tahun daripada setiap satu klien. So pada bulan ketiga ni dah ada komisen sebanyak 1,800. Waktu ni dah pening-pening macam nak full time dah waktu tu. Alright? Alright. So let's say lah kita buat sampai ke bulan ke-10. Buat yang sama je. 10 polisi, setiap satu polisi tu bernilai RM200 sebulan. Okay? So waktu tu total klien dah 100 klien dah. So, kalau kita buat macam tu, ikut macam ni, waktu tu komisen dah RM6,000. Bayangkan 10 bulan buat dah RM6,000. So, macam tak ada sebab lah kenapa saya nak maintain lagi dekat waktu bekerja sebagai doktor tu. Ni personal saya. So, atas sebab itulah saya tekad untuk, okay, saya decide satu tarikh. So di tarikh saya nak full time. Bincang dengan family semua dan terus saya full time. Right? Okay, so ini contoh lah. So saya bermula pada April kan, April 2017. So waktu tu komisen bulan pertama saya alhamdulillah RM335. Syukur. Okay, right. And then waktu itu berkobar lah sebab kenapa, bukan senang kan nak dapat RM335 ni kan. Lepas tu bos saya Syed Razlan introduce saya, and bos saya dekat JB, Kak Ina, dia kata Arif buat lagi. Kita follow. Dia kata buat ni, kita buat ni. Dia suruh buat ni, kita buat tu. Alright. So what? And then kan saya berhenti doktor pada bila? Saya berhenti doktor pada September kan 2018 dan saya full time. Waktu tu komisen alhamdulillah dah RM6,271. Lebih kurang sama tak macam contoh tadi? Boleh dengar? Lebih kurang sama ke? Lebih kurang sama. 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 Apa ni dia cepat dah bang income cepat income tu naik banget. Adik ni nanti ada breakout nanti kita sekarang. Okay, alright. Tapi macam itulah. Maksud saya macam tadi lah. Niat saya satu je, nak berkongsi kemanisan ni so that mungkin boleh bantu family kita di luar sana. Alright? Okay, ni pula ada pula member Roger. Bro, aku dapat bonus lah. Sebab bonus dalam Prudential ada 2 tarikh. First 21 Januari, lagi satu bonus 22 Julai. So member ni share 23,000 tambah 5,000. Ya Allah, pening kepala. Silah kalau macam ni income kita bulan-bulan seronok kan. So lagi satu member nak share 22 Julai 27,000. Masya-Allah seronoknya. So ini terbukti lah maksudnya. So kita dah ada sistem, dah ada contoh. So kita just follow je. This business is copy paste punya business. Tak perlu risau, tak perlu susah-susah fikirkan. Alright. So selain daripada income, so apa lagi yang akan dapat? Yang kita boleh dapat bersama So yang selain adalah reward yang lain. So contoh reward apa? Pada tahun 2020, ini reward yang ada. Contohnya pergi ke Perth, Australia. Memang saya faham sekarang COVID kan tak boleh pergi kan. So apa yang Prudential buat, dia tukarkan kepada duit tunai. Alhamdulillah boleh salurkan kepada family juga. And then ada juga kontes yang tunai. Maksudnya buat sale dapat komisen, dapat juga bonus. Dia tak ada bagi duit tunai tu dia tolak komisen, tak. Dia komisen, bonus tunai. Lepas tu jadi sport. Saya yakin ramai kan seronok kan tengok kasut-kasut kat jadi sport kan. Tapi paling murah pun apa 300 400 kan. Kalau saya memang tak naklah, simpanlah duit ni kan. Baik bantu mak ayah kat kampung tu beli kasut ni. So alhamdulillah Prudential bagi jadi sport voucher. Kadang-kadang bagi 500, kadang-kadang bagi 1,000. So habiskanlah kat situ sebab tak boleh tukar duit pun. Alright. And the best part is dulu saya tak kisah sangat Apple ke Android. Saya pakai je, janji boleh WhatsApp dengan buka Facebook. Itu je. Tapi alhamdulillah dalam Prudential saya diperkenalkan dengan Apple dan Prudential sangat Apple friendly. Alhamdulillah ada iPad, ada Apple Watch, ada MacBook, ada iPhone sekali. So siapa-siapa yang minat gadget tu memang bisnes ni memang terbaik lah untuk kita semua.
Okay, so yang seterus sekali, yang paling akhir, kalau kat bawah kita tengok dari 1 Januari sampai 31 Disember, kita buat 250,000 TPC. Apa maksud TPC ni? Contohlah macam kalau klien tadi buat RM200 sebulan kan. So berapa TPC dia kes tu? TPC ni total production count, 200 darab dengan 12 bulan setahun. So dapat 2,400. Maksudnya kalau saya kumpul kes John tu sampailah ke total 250,000 ni, alhamdulillah kita sama-sama boleh qualify pergi Star Club. So Star Club ni adalah percutian percuma 5 star di Eropah ataupun di negara-negara yang power lah, yang hebat lah. Sebagai contoh, tahun 2020 ni ke Rome, Itali. So alhamdulillah untuk rekod setakat ni saya ada qualify Star Club untuk Portugal 2018, 2019 ke Turki, 2020 ke Rome, Itali ni. 2019 dan 2020 tak dapat pergi sebab COVID. And then alhamdulillah Prudential tukar kepada wang tunai. Okay. Alright. So ni tahun ni punya trip. So ke mana? Ada macam-macam. Ada free trip Redang. And then itu pun tukar kepada duit tunai. And then 10 cases. Yang ni buat case dapat commission, dapat lagi duit tunai untuk ejen-ejen yang baru. Lepas tu ada Star Club Tioman. Star Club apa? Star Club ni yang tadi semua tu Prudential bagi. Yang ni Star Group yang bagi. Star Club Tioman. So seronok. Buat je kerja, reward tu datang. Buat kerja, reward tu datang. Dia seiring macam tu. Alhamdulillah. And then Star Club tahun ni kita sama-sama ke mana? Ke Star Club Sydney, Australia. So doa-doa sebab sekarang pun dah vaksin semua kan. Doa-doa kes lebih baik. InsyaAllah kita sama-sama boleh pergi ke Sydney, Australia tahun depan. Qualify tahun ni, perginya tahun depan. Okay? Alright. So saja nak kongsi sedikit. Ini adalah trip pertama saya di Prudential. Saya pergi dengan sahabat saya di nampak nampak jawline, ramai komen yang kata nampak jawline. Alhamdulillah sekarang masih ada lagi, cuma ada tumpul sikit sekarang ni. Alright. So ini Star Cruise. Okay, alright. So ni antara pengalaman yang bermakna lah. Semua pengalaman dengan Prudential sangat bermakna, tapi ni terkesan lah sebab dia trip pertama saya dengan Prudential. Bayangkan pada usia 27 ke 28 waktu tu. First time buat pasport. Nak buat pasport pun tak tahu. Mana nak buat pasport? Macam mana? Nak ambil gambar macam mana? Berapa harga? So excited kan. So alhamdulillah saya dengan sahabat saya Akram, kita orang drive daripada Pontian. Dia punya trip kita panggil apa? Pontian to Phuket. Pontian to Phuket. So drive dari Pontian pergi ke Kelang, Star Cruise Kelang, and then naiklah ke situ. Bayangkan sebesar-besar kapal, berapa tingkat 10? 15. 15 tingkat punya kapal ni. Boleh kata semua adalah ejen Prudential. Mungkin adalah majority, ada minority, mungkin dalam puluh-puluh je orang-orang lain, orang luar, family semua kan. So the rest semua adalah Prudential. Bayangkan hebohnya. Kolam tu kolam kita. Lepas tu tempat makan kita. Jacuzzi kita. Karaoke kita. Itu ada show-show yang show-show tu kena pilih lah. Ada yang syariah compliant dengan ada yang tak syariah compliant kan. Hati-hati sikit gitu. Alright. And then lagi satu bila pergi Phuket, whatever happen in Phuket, stay in Phuket. Alright. So gitu. And then the next one is Star Club Portugal. Ni pun antara yang bermakna sangatlah pada saya. Ni rasa video ni kejap kita try. Hello, hi. Ni dekat Eduardo Park. Memang cantik. So bukti dah sampai Portugal. And this is the view. So best lah Star Club ni. Susah nak kata. So nak balik lah. Bye. Okay, alright. So ni Star Club Portugal. Maafkan pasal angle semua tu. Waktu tu pun tak ada apa wide view, tak ada lagi. Lepas tu baru bertatih nak berselfie-selfie ni. Saya belajar selfie pun kat ni lah, dekat trip ni. Orang-orang ajar kan. And then kenangan yang paling bermakna adalah orang lain pergi Star Club ni ramai-ramai dengan agensi. Saya terpisah daripada orang ramai-ramai dalam agensi saya. Waktu tu pergi ramai, dalam puluhan ke belas-belas.
daripada subgroup. Tapi saya terpisah disebabkan alhamdulillah isteri saya melahirkan anak yang kedua. So waktu tu bincang-bincang dengan bos kata daripada tukar duit baik tunda sebab saklapnya tak boleh dijual beli pengalaman tu. Duit insya-Allah kita boleh dapat kemudian, tapi pengalaman yang pergi ramai dengan Prudential semua tu tak boleh beli. Alhamdulillah saya ikut kata bos, introducer saya, dan alhamdulillah sangat bermakna lah Portugal ni. Alright. So untuk kita yang first time pergi, kita akan dipanggil sebagai greenhorn. Greenhorn tu first time pergi kan. So kalau tengok belah kanan yang duduk makan tu, waktu ni sebenarnya semua senyum baik kan. Sebenarnya waktu ni saya kena orang kata apa, bahasa kasar mungkin kena kitai kot. Macam tu lah. Sebab kita je seorang warna hijau kat situ. Hijau ni maksudnya first time. Yang merah ni dah berkali-kali. Suruh tanyalah, Arif macam mana kan. Apa Arif ni? Buat lebih lah, you doktor. Memang kena kan tu. So makan pun, makan kenyang jugalah. Tapi makan pun kurang selera lah. Tapi seronok lah. Belajar daripada orang yang hebat ni. Semua ni hebat. Semua ni hebat kat sana tu. Jadi yang belah kiri ni, diorang recognize untuk ajar-ajar yang baru, greenhorn. So alhamdulillah seronok. And then, ni antara trip yang seronok jugalah. Shenzhen dengan Hong Kong. Ni free trip. Ramai yang pergi ni. Ada Kak Pai, Zaid, semualah ramailah seronok lah. Fir yang baru full time pun ada kan. Seronok sangat. So kedai makan ni pun tak ada dalam plan, tiba-tiba terjumpa and nampak ada gambar surau masjid. Okey, halal lah kita pergi. Lepas tu ada pula orang China kat situ lokal yang assist kita orang lah. Dia tolong sampaikan sebab kat sana kebanyakan China memang China betul. So dia tolong sampaikan dengan bahasa Inggeris. Alhamdulillah makan memang saya rasa tak tahu macam mana, tapi mungkin ada ramai kot terliur tengok sate ni. Tak boleh bayangkan sate ni kat sana kan. Lepas tu entah macam mana dari Shenzhen ke Hong Kong pula. Sebab Shenzhen dengan Hong Kong ni macam JB dengan Singapore. So dah halang pergi situ, tak tahu lagi bila nak pergi. So kita orang pergi juga Hong Kong. So Hong Kong pun seronok juga. Memang macam langit yang bumi lah. Dia punya facility, keindahan tak indah sangat lah. Dia mewah semua kan. Futuristic semua tu atau Hong Kong. Dan kenangan kat Hong Kong ni adalah kebab RM50 lah. Waktu tu berikat perut. Nak makan kebab. Takut RM50. Alright. So yang lain pula trip. Ni trip by Star Group. Bukan main-main Star Group pun buat trip juga. Alhamdulillah ini pun kita punya leader lah dekat JB yang anjurkan, yang organisekan iaitu Kak Ina. Memang seronok. Dia punya hotel tip-top. Dia punya jalan-jalan itinerary semua tip-top. Makanan memang tak perlu risau lah. Settle kat sana. So Krabi ni kalau pergi dengan family sikit-sikit kecil-kecil mungkin tak heboh. Bila pergi ramai-ramai, alhamdulillah sangat heboh. Okay, kita dah sampai pantai sikit ni. Okay, alright. So Krabi ni free and easy. Ada itinerary dia yang kebanyakan masanya free and easy lah. So ni pun antara pengalaman best lah. Seronok sangat. InsyaAllah one day saya nak bawa family saya juga ke sini dengan Sagro. Okay, right. Okay, so pasal reward. So ni antara gadget lah yang by Prudential. So yang qualify dan ada yang beli hasil daripada duit Star Club. Kan Star Club 2019 dengan 2020 tak pergi kan. So dia bagi duit. So kita salurkan ke sini, invest back to this business. Okay, right. So daripada tak suka Apple, tak kisah pasal Apple, alhamdulillah dah gemar pasal Apple. So ramai jugalah yang mengajar saya nak pakai Apple ni. Right, thank you. Okay. Ini ramai yang apa yang kata? Ramai dengki dengan saga kiri ni warna purple ni. Dulu ramai yang komen saga purple lah. Sebab cat dia terkopik waktu tu. So waktu saya part time, saya full time, saya bawa saga ni. So saga ni sangat-sangat berjasa lah sebab lampu enjin warna kuning tapi appointment dekat KL. Dia menyala warna kuning tengah pagi, appointment tengah hari kat KL. Appointment ni boleh menentukan Star Club atau tak Star Club. Nak pergi ke tak? Jawapan dia isi minyak, beli minyak hitam, cek minyak hitam semua okey, jalan sampai sana alhamdulillah okey.
balik pun okey. Bila balik baru ada barai. Dia bocor. Habis semua minyak hitam keluar dan alhamdulillah settle masalah. Just hujan-hujan kecil lah. So alhamdulillah dengan pengalaman tersebut. Dan selepas tu lahirnya Angry Red ini Myvi ni alhamdulillah beliau pun dah berjasa di kampung sekarang ni. Dua-dua ni dah berjasa di kampung lah. Di Negeri Sembilan. Alright. Dan alhamdulillah lepas baby Angry Red keluarnya Baby Blue. So lepas Baby Blue ada Classy Grey. So kalau perasan 5900. So maksud 5900 ni 5900 ni basically is Sagroup punya family lah. So baru-baru ni ada yang lahirkan Mustang, ada yang lahirkan GTR, whatever impian. So kat Prudential ni kita belajar untuk berimpian, untuk berangan-angan balik. Tapi the best part is angan-angan tu kita boleh relatekan dengan bisnes dan insyaAllah kita boleh achieve ikut plan yang sudah dirancang. Alright? Okay, so ini di Pontian, ni Terata Ariza. Ada Ariza tadi kan? Kenapa? Sebab anak-anak saya semua alhamdulillah 3 lelaki dan semuanya quite aktif. Dia tak boleh duduk dalam rumah, dia kena keluar rumah. So kalau nak keluar rumah, nak main kat padang pun risau. So last adalah padang kat kanan tu. So padang tu insyaAllah settle lockdown ni ada kot rumput sikit. Alright, alhamdulillah. Okay, and then tadi kita cakap pasal income, tadi tu kita cakap pasal reward, and percayalah dalam bisnes kita boleh pergi lebih lagi, boleh pergi jauh lagi. So selain itu ada career path. Maksudnya kalau macam dulu saya doktor pelatih, bukan doktor pelatih selamanya. Kita akan jadi MO, doktor atas sikit. Lepas MO jadi pakar, lepas pakar jadi konsultan, lepas konsultan jadi senior konsultan. So same goes to dalam ni. Mungkin engineer pun ada atas-atas lagi kan. So dalam bisnes pun kita ada career path. Okay, so the best part dalam career path dalam Prudential ni, kita tak perlu kekosongan kat atas baru kita boleh naik. So kita kena adalah requirement dia. So ada berapa agent, and then berapa personal sale, and then interview, and insyaAllah dah boleh go. So dekat sini nak highlight. So dalam bisnes ni kita boleh buat personal development. Personal development maksudnya buat personal sale je lah. Buat personal sale dari awal sampai ke habis lah. Executive planner, senior planner. Ini saya kata recognize tu. Maksudnya macam Dean List lah dalam Prudential ni. And then kalau belah kanan pula, unit manager 1, unit manager 2, ini leadership. Maksudnya kita bantu kita punya anak buah pula. Dulu kita je, sekarang ni kita dah tahu, kita share dengan anak buah, so anak buah buat, so kita sama-sama grow as satu unit. Okay, so the best part is kita boleh pilih kiri ataupun kanan ataupun nak kedua-duanya sekali. Itu terpulang. Right. And then seterusnya untuk career growth and development, so macam tadi saya kata, so maybe for the first 2 to 3 years tu kita develop diri kita dulu untuk personal sale. Daripada situ kita dah belajar banyak ilmu daripada agensi. So kita pun akan jadi trainer, akan jadi captain. So lepas tu kita pula akan train kita punya boleh kata anak buah ataupun agent lah, personal agent semua kan. So kita train diorang pula untuk develop. Kita develop another leaders pula lepas tu. So kita boleh coaching, training, sales success blueprint semua dah provide dalam Prudential. Dan the best part, Sagroup semua dah ada sistem ni. Kita follow saja. Alright. So ini nak remind balik lah tadi berkenaan dengan masa. So masa dan juga bisnes. Alright. Okay, so basically personally ini adalah grup kecil saya lah. Doakan 2023 saya akan follow step yang belah kanan tersebut. So sampai masa dah kot. Dah ramai kan yang memupuk, yang membimbing. Terima kasih kepada semua leader atas tunjuk ajar. So sekarang ni saya tengah nak praktiskan, doakan. So insyaAllah grup-grup saya kita grow sama-sama. So dalam grup saya alhamdulillah macam-macam background. Kita campur-campur. Ada yang fresh grad, ada yang doktor, setakat doktor ada 6. And then campur-campur, tak kisah. Kita tak kisah sebab kenapa kita lebih fikirkan dream mereka compare to apa yang mereka dah lalui sebelum ni. Dream yang depan lagi penting. So kita sama-sama capai dream tersebut. And then ni antara semua orang kuat. Ni antara orang kuat saya. Naim, grup saya di MSE, and Iza. Aziza ni adik ipar saya. So tak dinafikan tanpa dia susah juga saya waktu dulu sebab beliau lah yang menjaga anak pertama saya yang kat audition hari tu. So sekarang alhamdulillah beliau bersama saya juga dalam Prudential. And Fatih ni kalau pasal tadi ada sekolah menengah kebahasaan Tun Tuah kan?
yang ada di podcast tu, beliau adalah kenalan saya di sekolah tersebut, dan alhamdulillah beliau sekarang antara top agent lah di Star Group Kajang di atas usaha beliau sendiri. Alright. So selain daripada itu, dalam bisnes ni apa yang kita nak tadi is manageable time kan. So alhamdulillah kita bukan nak banyak masa, kita bukan nak lepak relax, tak. Kita nak ada masa yang kita boleh manage. Maksudnya kalau family ada emergency ke apa, kita boleh manage sendiri. Kita cakap dengan leader, cakap dengan Kak Ina, cakap dengan ustaz, cakap dengan siapa-siapa introducer kita. So insyaAllah orang faham dan ada kelonggaran tersebut. So tak perlu nak dokumen-dokumen apa semua tu. Itu the best yang kita nak dalam bisnes ni. Alright. Okay, so apa sale opportunity yang ada dalam Prudential? So ni statistik Sekarang masyarakat dalam Prudential dalam Malaysia ada 32 juta masyarakat. So statistik menunjukkan daripada Bank Negara 35% sahaja yang ada, dan ada pun sangat kecil dia punya perlindungan tu. So itu peluang dah. Lagi satu peluang adalah 65%. Baki 65% langsung tak ada coverage. So tanggungjawab siapa? Tanggungjawab kita lah sebagai ejen. Sebab kenapa? Ini adalah peluang untuk kita berkongsi manfaat takaful kepada mereka. Itu cakap pasal Malaysia. So let's say kalau kita tengok pada diri kita sendiri. So kita ada family, kita ada kawan, kita ada rakan sekerja, kita ada jiran, kita ada society kita. So daripada mereka sendiri, keliling kita, kita boleh buat. This is our opportunity. So bila kita, macam mana? Mungkin ramai tanya, mungkin first time join kan? Macam mana nak buat? Tak tahu semua tu. So that's why Star Group kita dah buat dah training structure semua tu. Just follow the structure tu. So kalau kita follow betul-betul, bagi komitmen masa semua tu, insyaAllah kita bersedia untuk berhadapan dengan masyarakat di luar sana untuk berkongsi manfaat takaful tersebut. Okay. And then the best part dalam Prudential, mereka ada sediakan satu program namanya EDP, Entrepreneur Development Program. Let's say lah someone ni dah bekerja, dah ada income and then dah ada komitmen. So dia dah nampak dah potensi dalam Prudential ni. Macam nak berhenti sebab income baru kecil, dia baru start dengan Prudential tapi dah nampak possibility tu, opportunity tu. So what happen is Prudential boleh provide EDP ni, maksudnya dia bagi macam batu lonjakan ataupun bantuan kewangan lah for the first 12 month. Sebagai contoh dekat sini. So let's say lah kalau kita tengok bawah kanan let's say kalau seorang ni dulu dia kerja for the past 3 months, dia punya income is RM3,000. So boleh apply untuk EDP RM2,000. So maksudnya Prudential akan bagi setiap bulan RM2,000 selama 12 bulan. Yes, ada requirement, ada requirement yang perlu disertakan, dan insyaAllah requirement tu memang sangat okey jika kita betul-betul nak buat bisnes ni. Tak ada masalah. Itu kecil saja isu dia. Tak ada isu lah basically. So EDP adalah solution untuk full time terus di Prudential. Kenapa full time? Point full time adalah kita nak fokus on masa. Sebab kalau kita buat 2-3 kerja dalam satu masa, kita tak boleh fokus. So bila kita buat satu kerja saja dan buat betul-betul, insyaAllah benda tu akan grow sebesar-besarnya. Bukan dalam Prudential saja. Whatever yang kita buat, kalau kita fokus betul-betul, insyaAllah benda tu akan grow. So kalau kita fokus on masalah, so masalah akan grow. So kita fokus on benda yang profitable. So fokus di Prudential dan di Star Group. Alright. So cakap dah banyak dah, macam-macam cerita semua tu kan. So last sekali disclaimer, semua ni adalah untuk memberi satu peringatan pada diri saya juga untuk usaha lebih, jangan berhenti lagi, kena kerja kuat lagi sebab terlalu muda untuk berhenti, rehat lagi. And then second adalah untuk kita semua lah, insyaAllah benda yang bermanfaat, so semoga kita boleh amalkan sama-sama. So semua ni kena ada permulaan. Dia kalau orang dah bumbang dah cerita tapi tak ada mula, ada sama je, nanti join cerita lagi tu, tak apa-apa lagi. So buat apa yang kita patut buat sekarang ni. The first one is kena lulus peperiksaan TBE dan PCE. TBE dan PCE ni adalah peperiksaan wajib untuk layak dapatkan lesen sebagai ejen takaful. Itu yang pertama. So introducer anda masing-masing boleh tolong setkan. Jangan ambil masa lama sebab slotnya limited. So kalau kita terlepas, tahun ni pun takut dah hujung-hujung dah. So kalau boleh set terus and then bincang dengan introducer, follow training and then terus settlekan dapatkan ejen kod tu. So dapat buat bisnes lah cepat-cepat. Kalau tunda, takut tahun 2022 baru dapat set exam. Sayang, rugi. Masa berlalu macam tu saja. Alright. Yang kedua, bersedia untuk menuntut ilmu. Teachable. Kalau lah hebat, doktor lah, engineer lah, whatever background yang hebat sebelum ni, tapi kalau ego terlalu tinggi and then susah nak dilenturkan, susah sikit. Bukan susah saya, susah kita berdua. Dua-dua pihak susah nanti. So bersedia, turunkan ego, kita belajar sama-sama. Mungkin saya ada salah, tegur. So kalau kita ada kekurangan, kita saling tegur. So itu yang paling penting, teachable. Alright. So yang ketiga, dekat Star Group JB, kita punya training structure dah ada lah.
Isnin, Rabu, 8 malam. Isnin, Rabu, 8 malam. Itu wajib. Sebab sekarang pun lockdown, COVID semua kan. So saya yakin kebanyakan orang dah tak kerja malam. Mungkin lagi ada seorang dua yang shift malam ke apa, orang malam kan. Tapi rasanya dah adalah pelonggaran tu. Ini je perjuangan kita. Ataupun inilah pengorbanan kita. Luangkan masa buka Zoom je. Yalah duduk kat rumah, boleh minum air semua, ada aircon semua, ada kipas semua kan. Itu je pengorbanan dia. Tak payah nak travel jauh-jauh. Buka Zoom saja. 8 malam dan Isnin Rabu. And then untuk ejen baru, tahun pertama, tahun kedua, training extra 8.45 malam. So ini inisiatif daripada leader dan juga captain dan juga trainer lah untuk bagi extra info kepada ejen baru. Alright. So kalau cakap pasal kos, semua bisnes ada kos kan? So dalam Prudential, kos dia sangat-sangat rendah. So TBE tadi RM80 jumlahnya, PCE RM85 jumlahnya, and lepas settle TBE dan PCE, register sebagai ejen RM75. So total kos untuk jadi ejen adalah hanya RM240. So insyaAllah tak perlu nak buat loan ke apa. So dengan RM240 dah boleh buka satu bisnes, nama dia sekian-sekian. Contohlah Takaful Arif, Takaful Katsu. So itu je modal kita. And then the best part, anda-anda yang first time join TCT malam ni, ada berita baik untuk anda, iaitu anda layak untuk dapat voucher berjumlah RM50. So, selepas ni ada satu QR code, anda kena scan QR code tu. Jangan keluar dulu lah, habiskan QR code tu, ini ada breakout room, join habis semua, baru layak untuk benda ni. Sebab bila anda dah nak buat semua RM240 so anda akan dapat RM50 diskaun. So, ni siapa yang ni? So, ni adalah leader-leader dari subgroup JB. So, terima kasih kepada mereka semua. So, dia punya syarat adalah kena contract by 31st October. So maksudnya kena cepat-cepat register TBE, cepat-cepat register PCE, settlekan exam cepat-cepat, dalam tempoh tunggu exam tu, settlekan training terus dengan subgroup. Follow terus training, jangan buang masa. Masa berlalu begitu sahaja. Alright. And then rasanya ini kot akhir kata daripada saya. Memang hashtagnya, saya sebenarnya pinjam hashtag ni daripada Coach Zuhaimi, our agency manager. Kita punya bos GTR kita kan, GTR Oren. Alright, so add value tu ada. Kenapa? Sebab bagi saya banyak sangat hashtag lah waktu awal saya berkecimpung dalam Facebook, Instagram, banyak sangat hashtag. So saya hashtag ni yang macam boleh pakai semua. Add value tu ada. Maksudnya kita tambah nilai kepada orang lain, kita bantu kepada orang lain. So kalau dulu saya bantu klien-klien, sekarang bantu ejen-ejen dan klien-klien. Dan sekarang saya bantu juga agensi. So jangan fikir pasal kita. So kita kena fikir pasal bila masa kita nak bantu orang pula. Sebab life is short. Kena berbaktilah kepada semua orang, buat baik dengan semua orang. Alright. So ni gambar poster. Terima kasih juga kepada Minja Branding untuk poster gambar-gambar semua cantik ni, sebab ini adalah event sharing dengan Prudential Indonesia. Sebab semua ni bermula dengan berangan, angangan. Sebab pada tahun 2018-2019, agensi manager kami iaitu Bos Zuhaimi, maksudnya orang yang sangat tinggi, orang yang sangat hebat, dah 10-11 tahun dalam Prudential. Waktu tu beliau buat touring dekat Prudential Indonesia. Fizikal lah, waktu tu tak ada COVID kan. So beliau kongsi dengan orang-orang kat sana. So maksudnya hebat lah. So waktu tu saya berangan je. Saya berangan, nak juga mandi macam tu. Dan Alhamdulillah, walaupun melalui Zoom saja, tapi Alhamdulillah diberi peluang yang lebih kurang sama. So Bos Zuhaimi cerita pasal leadership, saya cerita pasal Hibah Takaful dengan mereka. So Alhamdulillah, rezeki daripada Tuhan. Alright, so rasanya itu saja dari saya. Boleh saya pass mic kepada Kak Hana Melaka kita. Okey, tu dia. Okey, terima kasih banyak Dr. Arif atas pengisian sharing tadi sebentar tadi. So kalau kita tengok, kita boleh lihat kan, terlalu banyak achievement yang Dr. Arif dapat. Tak kisahlah dari segi trip, berpuluh-puluh trip yang dia dapat. Itu belum tak termasuk lagi waktu COVID kan, dibagi dalam bentuk cash. Kita dan commission tak usah cakap lah, dan bonus, serta yang utama yang dicari adalah masa. Okay, so Alhamdulillah dekat Prudential ni insyaAllah boleh mencapai impian kita yang kita nak sebenarnya, kita boleh bina impian kita. Okay, daripada sesi awal tu pun kita dah bertanya-tanya kan, daripada doktor kepada ejen takaful, tak sayang kan? Penat berhempas pulas, belajar medik 5 tahun, pecah kepala otak semua kan, tapi kenapa akhirnya pilih kepada ejen takaful? Akhirnya terjawab dalam sesi tadi sebentar tadi. Okay, tanpa buang masa, saya buka sesi soal jawab. Sekiranya ada yang nak bertanya, boleh tanya secara langsung. Tekan saja butang unmute tu dan tanya secara langsung. Ataupun anda boleh type di ruang chat box. Nanti akan ada orang yang akan bacakan. Saya boleh tengok dan bacakan. Okey, ada soalan?
Kalau nak tanya direct pun boleh kan. Tekan unmute, tanya je. Kita kongsi sama. Boleh juga type di chat box Betul. Sila tulis kat sini. Oh, okey. Alright. Okey, doktor. Ditanya daripada Hidayat, bila date terdekat exam? Okey, mungkin ada idea doktor? okey, alright. Terima kasih. Sangat bagus soalan tu. Okey. Jawapan dia macam mana? Alamak. Okey, soalan Dr. Syaidan ni bahaya sikit. Okey, so kita jawab yang Hidayat punya dahulu. Okey, so Hidayat punya soalan, jawapan dia adalah simple saja, Hidayat. Lepas saja Zoom ni, kalau boleh terus discuss dengan Farizul. Farizul tu orang kuat kita kan, untuk set exam. Maksudnya macam mana? Dia kena buka website, key in details, buka account TBE-PCE tu, nanti waktu tu baru nampak live tarikh-tarikh exam yang ada latest. Sebab dia tak boleh sama. Kalau saya buka sekarang dengan saya buka pagi esok, totally akan different. Sebab ramai orang nak jadi agent sekarang ni. So kena grab the opportunity cepat. So Roger, Cik Farizul segera secepat mungkin. APC masih aktif ke tak? Minta maaf doktor, tak. Ya. Okey, untuk pengetahuan Dr. Syaidan, sebenarnya saya pun pernah bertanya soalan ni kepada doktor. Sebab saya juga bercadang-cadanglah nak mengekalkan APC ke atau tidak sebab saya adalah pegawai farmasi, so bercadang-cadang jugalah. Okey. Alright, kita terus ada soalan seterusnya daripada Haziq Taib. Macam mana nak yakinkan parents dengan bisnes ni? Saya rasa ni banyak soalan-soalan daripada fikiran daripada anak muda. Yalah, kita tahu kan ejen ni adalah bukan kerjaya yang diagung-agungkan, dimomokkanlah daripada kecil. Bukan inilah kerjaya idaman. Okey, silakan doktor. Okay, alright. Aziz Taib, terima kasih soalan ni. Okay, alright. So macam mana so ada kisahnya. Kisahnya real real story Kisahnya kan saya quit pada 2009 kan. Sebenarnya bukan 2009, sebenarnya saya quit awal lagi. Macam ada transaksi lah, transition punya time waktu tu. Alright. So kisahnya adalah saya bagi tahu dekat parents saya, mak dengan ayah saya. So ayah macam biasalah, kebanyakan ayah kan cool kan. Macam okey je kan, nyanyi jadi orang kan. So okey lah, janji happy, janji jadi orang. Buat benda betul-betul. Kalau mak, beliau rasa sangat berat hati. Bermasam muka jugalah. So dahaka lah waktu tu. Alhamdulillah dah minta maaf dah. Kenapa dahaka? Sebab dalam keluarga yang besar, boleh kata tak ada doktor dalam family saya. Keluarga yang besar tau, bukan keluarga mak ayah saya je. Keluarga makcik pun tak ada doktor. Lepas tu saya dalam family pula, saya the only yang kerja kerajaan. So memang kecewa lah kan sebagai parent. So waktu tu saya kata, itulah saya nampak potensi saya nak cuba sebab saya tengok ramai yang berjaya katanya. So tinggal nak buat betul lah. So kenapa saya nak berhenti doktor? Sebab saya nak fokus, nak masa, nak full time tu. And then saya cakap, waktu mak pun kata lalas macam, tak apalah, suka hati abang lah buat macam tu. Tentu memang terus ke, dahaka juga. Tapi kalau kita duk renung je kedahakaan tu, tak jalan-jalan, no point. So baik kita buktikan. So boleh saya cakap tu, and then saya berhenti. Selepas 6 bulan saya berhenti doktor, saya jalan je full time. Lepas tu baru saya bagi tahu dekat mak saya, mak, ayah, sorry saya dah full time. Waktu tu memang kena tampar je kat belakang ni, saya ingat dah pop kena. Rupanya mak ayah dah tahu rupanya sebab dia tengok Facebook kita kan. Dah ada pagi, tengah hari, petang dengan klien je, takkanlah tak full time kan. Belum masa kau kat klinik. So diorang dah tahu rupanya. So basically senang je. Buktikan, proof. Sebab kadang-kadang cakap banyak pun no point. So dia kena buktikan. Action is louder than words kan. So buktikan, buat kerja betul-betul. Follow introducer, follow leader masing-masing. Okay, boleh saya terus baca Kalau macam Hidayat. Boleh. Silakan doktor. Hidayat untuk ejen takaful. Betul jawapan dia. Itu antara makanan kami lah, MRTT dengan MLTT ni. So MRTT dengan bank, MLTT dengan kita. So dua-dua ada baik buruk. Ada pro and cons. So kita bagi option, so biar klien yang decide. Hidayat. Kita buat MLTT. Okey. Untuk bayaran, untuk soalan yang berapa bayaran exam dengan ni, okey, nanti kita akan boleh dalam record session tu kita bukan elaborate lebih lah. Okey, sebab selepas ini kita akan ada breakout session yang kita akan bercakap kepada beberapa grup. Dekat situ boleh tanya. Okey, mungkin kat sini secara grup besarnya segan. Okey, nanti kita akan bercakap berapa grup, insya-Allah dekat situ boleh tanya apa saja. Okey. Alright. Mungkin ada soalan lain lagi yang
Tapi yang ni saya baca lah ni, exam TBMPC consists of apa? Okay, alright. So basically dia ada cerita macam akta dalam takaful, akta dalam insurans semua tu. So kita belajar basic. Ni pun tak perlu risau sebab ada guideline, ada PDF, ada application. So semua ni introducer boleh bagi. Ada certain candidate dia nak baca dulu, nak dapat rough idea dulu berapa lama nak study untuk set exam pun boleh juga. Ada pula candidate dia set exam terus and then dia study. So bergantung. Alright. So jawapan dia introducer masing-masing, contoh macam Amir kan. Amir boleh tunjuklah nanti. Sebab Amir pun dah lalui. So Amir nanti akan share dengan Amirul apa yang beliau dah baca sebelum ni. Alright. So Junaida dengan Kak Ina, Datin Harina. Sekejap laju pula. Bagaimana doktor mendapatkan customer hingga capai target yang ditetapkan oleh company dan layak semua dewan yang share tadi. Apa tip yang doktor buat untuk close first customer? Oh, subhanallah. So yang point dia adalah follow leader lah, follow training, follow system. So basically dalam sistem ni kita belajar. First kita belajar macam nak present semua tu. And then nanti kita punya leader, kita punya trainer akan bagi tahu, okay Arif next kena buat apa. So saya bagi tahu terma dulu, kita kena buat evaluation form. Evaluation form maksudnya apa yang kita belajar, kita praktiskan dekat mana-mana prospek kawan-kawan untuk kita latih untuk present cakap pasal insurans ni. So daripada situ kita boleh mahirkan presentation kita. Dalam masa sama kita boleh dapat potensi untuk close the case. So daripada awal sampailah ke sekarang saya masih pakai EF tu. Okay, evaluation form. So jangan risau, join training je Isnin Rabu. Alright. So apa ni? Hai, saya nak tanya saya berniaga sendiri dalam bidang grafik. Saya minat jadi ejen grafik terutama mata sebaik. Okay, soalannya, is it possible if juggle between becoming agent and business baju? Sebab dalam bisnes saya pula ada beberapa orang. Kesian pula jika saya ikut company tu. Okay, alright. Tak panjang soalan ni, pendek je. Okay, siapa nama? Tolong baca. Wan Nasib. Bukan ni sekejap ya. Saya tengok. Zaki. Dari Zaki. Introducer siapa Zaki? Saya tak dapat baca. Din. Oh, orang hebat kita. Okay, Din. Macam Zaki, apa tu jawapan dia? Basically boleh lah kalau nak jaga. So, isu dia masa lah. Walau bagaimanapun, the best is full time. Bila kita full time, kita fokus. Bila dah full time, bahayanya adalah subhanallah. Bahayanya adalah bila kita ada banyak masa terkejut. Alamak, pagi-pagi tak kena punch out, terkejut. Itulah yang saya kena dulu awal tu. Terkejut sekejap. Alhamdulillah Kak Ina dengan leader, trainer semua tarik balik saya. So kita akan follow sistem. So full time ada jadual dia juga. Sebab bila kita full time sebenarnya kita kerja, bukannya full time banyak masa. And then jawapan dia tadi ada poin kesian tu. Saya suka poin kesian tu. Sama juga macam saya. Saya dulu pun kesian nak berhenti kerja dekat klinik Kesihatan Pontian. Sebab klinik Kesihatan Pontian dulu lah lebih kurang zaman dulu sepatutnya ada belas orang. Tapi waktu saya nak quit tu lebih kurang 6 orang je. Patutnya belas atau 10 tapi ada 6 orang. Waktu tu kesian lah. Kononnya kesian. So lalas bos kata tak apa, let go je. Yakin ada penggantinya. Lepas je saya pergi, selang sebulan 2 bulan kot, datang 20 ke 30 doktor-doktor baru dalam daerah Pontian tu. So jadi lambakan pula. So wife saya yang dulu 1-2 doktor je kat klinik, sekarang dah ramai dah. So kita buat je kerja kita, cakap baik-baik, tak payah pasang-pasang muka, and terus jalan je plan kita. Alright, so alamak saya dah boleh ni? Boleh doktor. Okay, daripada Wan Aslam. Salam doktor, mula-mula part time dulu, majoriti klien atau prospek doktor datang dari mana? Oh, okay, right. Thank you. Campur, dia tak ada majority. Ada yang stranger sebab waktu saya part time ni, saya buat benda yang asas. Contohnya, macam dulu kan zaman boleh DA, direct approach. Maksudnya pegang flyer, berdiri depan bank, kan biasa kan? Bang, ni bang, contoh, ni mobile, ni kowe, ni insurans. Itu saya. Pernah orang kata, ni kau doktor ke? Sebab dia baru jumpa saya kat klinik. Tiba-tiba petang dia jumpa saya kat depan bank. Dia pula pening kan. Saya kata tak apa, jangan risau, memang saya doktor kat klinik. Tapi tak apa, whatever it is. Ni nombor saya, Arif. Saya buat insurans juga. So boleh saya dapat nombor akak? Nombor puan. So dia bagi, and then dari situ start lah. So saya campur. Ada kawan, ada stranger. So itulah jawapan dia. So kalau sekarang dah tak boleh direct approach macam tu kan. So macam mana kita direct approach, alhamdulillah agensi kita akan ajar. Direct approach sekarang adalah melalui story dalam Instagram, TikTok. Sekarang zaman TikTok. Ramai yang doakan saya buka akaun TikTok. Tapi kita tengoklah macam mana nanti. Alright. Betul, saya pun tunggu-tunggulah akaun TikTok doktor ya. Okay.
Alright, so Sebenarnya lagi? banyak medium lah okay, untuk dalam fasa pandemik ni sebenarnya banyak medium yang doktor cakap. Doktor, macam mana doktor boleh konsisten dalam bisnes ni? Ada tak kadang-kadang doktor fikir, ada ke orang nak ambil insurans dengan kita ni kan? Boleh keluar sampai 5 ke 10 polisi dalam sebulan. So dia kata boleh tak doktor bagi semangat? Dia bagi semangat. Okay, alright. InsyaAllah boleh. So Daripada Dila. Okay. Dila, Eza punya candidate kan. Okay, alright. So jawapan dia nak semangat yang paling power full time lah. Sebab most of our time dengan full time. Dengan introducer, dengan group semua kan. Sebab we are talking the same language. Sebab kalau kita je yang kerja kuat dalam bisnes ni tapi family kat rumah. Contohlah, saya macam wife. Saya tak boleh salahkan wife kalau dia tak faham sebab dia ada kehendak dia ada nak masa dia, nak kasih sayang dia, tapi bisnes ni bisnes kan. So kena ada pengorbanan juga. Sebab sekurang-kurangnya kalau dia nangis pun nangis dalam keselesaan. Compare tu nangis dalam saga BLM dulu tu. So ada pengorbanan sikit lah kat situ dari segi masa semua tu. Kalau full time tu, jawapan dia full time. And then kalau nak cakap lagi satu konsisten ni, kena set kita punya big why ataupun dream. So sebenarnya apa yang kita nak betul-betul. Contohlah, ramai orang kata nak bawa mak ayah pergi haji. Dan lepas tu ada pula nak bagi keselesaan kepada mak ayah semua tu. So adakah ia betul-betul dari hati? Dan lagi satu, macam mana nak susun dream tu pun ada juga. So daripada situ, kita kena set dream dulu. So kita nampak ada tuju kita. Okay, contohlah saya dari Pontian nak pergi KL. So setelah nak pergi KL. So macam mana tayar bocor, minyak hitam tumpah ke apa, saya nak sampai KL juga. So kena set dulu dream tu. Mana kita nak pergi tu. Kuat-kuat, and then alhamdulillah dalam subgroup dah akan ajar macam mana kita nak capai itu secara konsisten. Ada monitoring lah lagi sekali dalam subgroup. Part time dengan full time ada monitoring. Okay, alright. Okay, doktor. Saya rasa mungkin ini soalan yang terakhir. Doktor, macam mana doktor konsisten dengan bisnes? Ada tak kadang-kadang terfikir, sorry. Okay, yang itulah soalan terakhirnya, betul? Okay, so mungkin ada satu soalan lagi. Saya buka lagi. Kita ada Babaki. Kejap, saya nak tambah sikit. Saya lupa lah, ada point kat sini. Dia kata apa? Adakah orang yang nak ambil insurans dengan kita? Okay. So, sebenarnya ramai sangat orang nak buat insurans sekarang ni, tamat-tamat waktu pandemik. Kenapa? Ambil simple point je. Perasan tak sekarang ni hospital kerajaan penuh? Kan? COVID-19 punya pesakit memenuhkan hospital kerajaan. Sebab the best treatment untuk COVID-19 adalah dekat hospital kerajaan. So bila sakit-sakit lain, contohnya appendix lah, kanser lah, kemalangan lah, takkan kita nak bersesak juga kat COVID-19 tu. So jawapan dia ada option lain. Jawapan dia adalah ada hospital swasta. So bila nak bagi hospital swasta, dah ada dua option. Sama ada nak gadai tanah ataupun nak gadai emas ke apa semua tu, ataupun nak keluarkan duit simpanan, bayar kos rawatan tersebut, ataupun pakai medical card sekeping. Mungkin RM100, RM200 sebulan, tapi cover ratusan ribu. Itu medical card. Kalau pula kita cerita pasal pandemik ni, pasal kematian. Perasan tak berapa ramai ketua keluarga yang meninggal dunia? Paling saya terkesan ada satu video TikTok tu. TikTok ni kadang-kadang lara, kadang-kadang yang baik. So kita ambil yang baik je kan. Okay, so dekat video TikTok tu, dia share pasal ada van jenazah seorang ayah lalu depan rumah untuk bagi penghormatan terakhir. Anak-anak kecil 3-4 orang tak faham. Mungkin wife tak kerja. So bila tak adanya ayah tu memanglah sedih. Tapi tahu tak sedih dan kesusahan yang waris dia tinggalkan. So dekat Prudential, dekat subgroup, dekat Prudential BSN, so kita ada hibah takaful. Maksudnya, let's say kalau saya sebagai seorang ayah, saya dah tahu dah, semua selama ni saya bayar. Tiba-tiba kalau saya tak ada siapa nak bayar kan? So saya dah sediakan sejumlah duit pampasan untuk mak ayah saya sebab saya tanggung mak ayah, dan saya tinggalkan kepada isteri. So let's say kalau kita pergi suatu hari nanti, which is tak tahu sebab apa pun, sekurang-kurangnya waris itu ditinggalkan dengan kesenangan ataupun kemudahan. Sedih mas sedih. So basically sebenarnya alhamdulillah bisnes ni relevan. Pandemik tak pandemik relevan. Okay, jawab ke soalan? Panjang pula. Okay, saya rasa jam menunjukkan lebih 10.15. Okay, saya rasa kita habis Q&A session kita untuk kali inilah. Okay,